Okay, sorry. Mana? Kau fitnah. Kau jangan, anak murid dia ada ni yang suka menjahit ni. Okay. Zikri boleh? Aku dah start record dah. Kena start? Start je. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita bertemu kembali dalam sesi online pula. 3 hari straight kita bersama daripada teori, amali dan sekarang PDP online pula. Okay, sebelum tu semua sihat ke pagi ni? Sihat. Sihat Okay, kita online sekejap je. Ambil masa lebih kurang 30 minit je untuk buat sesi core abilities untuk tahap 3. Jadi saya nak tekankan beberapa aspek kat sini, terutama berkenaan dengan disiplin. Yang keduanya, kalau boleh sentiasa respon dan saya punya slide yang mana tak faham tu boleh komen ataupun boleh buka mic dan bercakap, tak ada masalah. Okay, berkenaan dengan tajuk pada pagi ni iaitu berkenaan core abilities. Siapa tahu berkenaan core abilities? Apa itu core abilities? Tak tahu. Tak tahu. Ni first time saya dengar ni. Semua ada SKM kan? Ada. Kalau ada SKM mesti tahu je core abilities. Mesti belajar je core abilities dekat SKM. Tak tahu. Okay, Macam pernah dengar je. Okay, core abilities ni sebenarnya satu tajuk yang environment berada di sekeliling kita. Benda yang kita selalu buat, benda yang common sense, benda yang kita nak pakai masa kerja. Satu contohnya adalah cara berkomunikasi. Semua orang boleh berkomunikasi betul tak? Tapi cara yang betul atau salah kita tak tahu. Jadi core abilities ni akan terangkan cara komunikasi pada atasan, cara formal, cara penggunaan internet. Tapi untuk tajuk saya pada pagi ni, saya ambil kemahiran kepimpinan. Okay, siapa kat sini pernah jadi ketua? Apa Pak? Ketua apa tu? Ketua kampung ke? Saya jadi ketua bengkel dulu, cikgu. Ketua bengkel, okey. Kita kongsi sikit Pak, pengalaman jadi ketua bengkel. Saya pernah ambil kehadiran pelajar. Okay. Betul. Kalau jadi ketua ni, tanggungjawab sangat besar betul tak? Betul cikgu, betul. Berat sangat tanggungjawab dia. Jadi kat sini saya akan terangkan dengan lebih lanjut, iaitu kemahiran kepimpinan iaitu pamerkan kebolehan kerja berpasukan. Skop kerja berpasukan ni sebenarnya klise lah. Kita selalu berada dengan skop yang kerja berpasukan. Tak kisah dalam kelas ke, masa bekerja ke, masa bersukan ke, kita dikelilingi oleh kerja berpasukan. Bahkan dalam kelas sekalipun sebenarnya kita dikelilingi oleh kerja berpasukan tersebut. Okay, tujuan pelajaran kita pada pagi ini adalah kebolehan kerja berpasukan, kerjasama berpasukan dan kebolehan komunikasi antara berpasukan dan teamwork. Okay, untuk nos pada pagi ini kita akan belajar Z009 tahap 3 2015 iaitu core abilities tahap 3, iaitu berkenaan dengan kemahiran kepimpinan dan juga tajuk yang
saya akan ajar pada bahagian ini untuk pamerkan kebolehan komunikasi. Okey, saya akan masuk kepada slide. Nampak slide? Okey Jom cik. Jom cuba respon. Nampak tak slide? Badan nampak. Kalau slide tiba-tiba hilang tu, sila respon Okeylah, AI ni kadang-kadang okey, kadang tak kan. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh terus bertanya. Tapi saya berharap ada soalan lah. Lagi banyak soalan, baguslah. Okey, kita akan masuk pada tajuk kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan kebolehan kerja berpasukan. Apa itu kebolehan kerja berpasukan? Kerja berpasukan ni adalah sebuah pekerjaan yang lebih daripada seorang. Kalau contohnya, kalau bos bagi satu pekerjaan, contohnya Ahmad dengan Zikri, bos cakap Ahmad dengan Zikri buat satu tugasan ni, saya nak siapkan petang ni. Itu pun dah dikira sebagai kerja berpasukan, lebih daripada seorang. Sebab apa? Sebab kita bekerja dengan dua orang, maksudnya kita bekerja dengan orang lain. Kita kena siapkan satu kerja, kena siapkan satu tujuan. Kerja berpasukan, tak semestinya kerja berpasukan ni dalam pekerjaan je. Dalam kita belajar pun ada kerja berpasukan. Contohnya kalau assignment by group, itu pun boleh dikira sebagai kerja berpasukan. Okey, untuk isi kandungan kita akan belajar mengenai tujuan kita belajar. Yang keduanya pengenalan. Pengenalan kita pecah kepada 4, iaitu kebolehan kerja berpasukan, kerjasama berpasukan, kebolehan komunikasi, program latihan dan pembangunan pekerja. Okey, untuk program latihan dan pembangunan pekerja ni semua kepada experience. Lagi banyak experience kita buat, lagi banyak pengalaman kita dapat. Lagi banyak pengalaman kita dapat, lagi mahir sebuah kerja yang kita miliki. Okey, untuk pengenalan, kebolehan kerja berpasukan adalah kerjasama atau penyelaras usaha bagi pihak sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan. Pasukan kerja yang terbaik adalah kumpulan pekerja yang mampu mengambil tanggungjawab untuk menguruskan kerja mereka bagi mencapai objektif dan sasaran bagaimana yang telah ditetapkan. Okey, macam yang saya ulaskan sebentar tadi, iaitu berkenaan kerja berpasukan, iaitu kita mencapai satu sasaran ataupun satu objektif untuk mencapai target kita. Sebuah contohnya sebagai pasukan bola sepak, sebuah pemain ataupun sebuah tim tu, diorang bermain untuk berpasukan, diorang nak mencapai target diorang, nak capai kemenangan, nak capai kejuaraan. Itu ialah maksud kerja berpasukan. Diorang ada satu target dan satu objektif yang sama. Itu ialah maksud bagi kebolehan kerja berpasukan. Kita bekerja sama-sama, susah sama-sama, senang sama-sama, dan kita hasilkan kejayaan pun sama-sama. Okey, kebolehan kerja berpasukan. Okey, kebolehan kerja berpasukan ni dia ada kebaikan dia dan juga dia ada keburukan dia. Antara kebaikan dia adalah sumbangan setiap individu kumpulan dapat menyumbang untuk mendapat penerimaan dan komitmen. Kita kebaikan dia adalah kita dapat menerima semua kebaikan dia, menyumbang setiap fikiran, setiap planning kita ambil kebaikan, kita ambil keburukan, terima buruk semua. Yang keduanya, ahli pasukan sentiasa menilai secara kritikal pemikiran di antara satu sama lain. Jadi untuk kebaikan ni lah kita dapat menguji kita punya tahap pemikiran kita. Setiap contoh kalau satu tim tu ada 10 orang, tak semestinya 10 orang tu pemikiran yang sama. Jadi kita punya pemikiran lain, kita ada satu fikiran, kita ada satu cadangan, kita bentangkan, cadangan kita tu akan dipenambahbaikkan. So jadilah satu cadangan yang perfect.
dapat meningkatkan kepuasan bekerja dan memerlukan kepuasan seperti keperluan untuk penggabungan. Okey, kat sini maksudnya adalah kita dapat menjimatkan tenaga kita. Sebab kalau contoh kalau kita buat kerja seorang, kerja yang banyak kita buat seorang, kita memilih untuk buat seorang, jadi tugasan yang kita buat tu terlalu banyak berbanding dengan kerja berpasukan. Contoh kalau ada 5 tugasan, kita bahagikan dah. Kawan ni buat ini, dia ni buat ini, dia ni buat ini. Jadi kita boleh terus buat kerja dengan kadar yang cepat, dengan lebih perfect. Okey, untuk keburukan, kita ada 4 keburukan. Yang pertama adalah kumpulan dan pasukan sering bercakap terlalu banyak tapi terlalu sedikit bertindak. Okey, yang ini sebenarnya selalu terjadi dalam contohnya dalam meeting dalam meeting selalunya kita banyak bercakap bertindaknya kurang bagi cadangan tu cadangan ni cadangan ni tapi tak ada apa-apa progres. Jadi untuk keburukannya yang pertama ni saya sangat sokong sebab pernah terjadi dekat saya sendiri sebelum ni banyak bincang je meeting hari-hari meeting tak ada progres. Jadi ini ada satu keburukan lah untuk kerja berpasukan sebenarnya. Okey, desakan ke arah pematuhan taraf, prestasi dan tingkah laku yang merosak komunikasi. Okey, sebenarnya desakan ni sebenarnya daripada kita boleh katakan atasan lah ataupun daripada pengarah sendiri ataupun ketua kumpulan sendiri dia banyak desakan dia banyak kompres, dia banyak komplain. Jadi ini akan menyebabkan sesebuah organisasi itu akan tak harmoni buat kerja. Okay, sikap sebahagian ahli yang tidak menunjukkan kesungguhan dan kebenaran. Okay, yang ini selalu juga terjadi. Selalunya kalau masalah disiplin lah selalunya kan. Seseorang tu datang lambat, meeting dah 10 minit berjalan dah, baru nak sampai. Lepas tu tak fokus dalam meeting, tak ada tanggungjawab dan tugasan pun tak menjalankan. Jadi ini sebenarnya boleh menjatuhkan semangat tim sebenarnya. Kalau kita berpasukan ni bagi komitmen yang 100%, sebab semua ni akan dibahagikan tugas, semua kena jalankan tanggungjawab. Okey, menciptakan konflik yang ni pun selalu juga. Iaitu terjadinya pergaduhan dalam meeting ni. Sebenarnya pergaduhan dalam meeting ni sebenarnya perkara yang biasa. Bergaduh dalam meeting, kita berbeza pendapat, tapi kita kalau boleh kita habiskan meeting. Meeting kita biasa. Okey, untuk slide yang keempat, ciri-ciri pasukan. Okey, ciri-ciri pasukan ni kita ada 4 ciri. Yang pertama, keahlian. 2 atau lebih individu yang bersama ke arah matlamat. Tadi kita ada 2 individu, ada 2 kumpulan. Kita ada 2 kumpulan tu dan kita dikira sebagai pasukan dah. Kita mencapai satu matlamat. Organisasi kumpulan tersebut membentuk atau secara aktif berunding. Organisasi ni contohnya sebagai satu tim ni nak berunding sebuah organisasi lain untuk mencapai satu matlamat yang didirikan. Okey, matlamat ni contoh ahlian untuk tujuan bersama. Okey, matlamat bersama ni sama juga macam keahlian tadi, matlamat tu lah. Tapi orang ni tak ahli lah, ahli ni selalunya akan kekal dalam saling bergantung dalam kalangan ahli. Okay, saling bergantung ni maksudnya untuk ciri dia kita kena bergantung antara satu sama lain. Kita tak ada dalam sebuah tim kita buat hal kita je, ada bincang buat satu benda, tak ada bincang, ada buat pertanyaan dengan pengarah jadi ciri dia kita kena bergantung.
Okey, kerjasama berpasukan. Di tempat kerja, kerjasama mewakili kegagalan pelbagai gambaran menghasilkan pencapaian kolektif. Walaupun dalam pasukan yang beberapa ahli dan bersikap kompetitif secara semestinya dapat juga secara mudah menyenangkan memberi inspirasi bersama. Semua pasukan tempat kerja mempunyai pekerja yang memiliki elemen kerja bersama bekerja sama dan mereka memiliki berbagai tingkatan. Okey, dalam sebuah organisasi, sebuah kerja, sebuah pasukan, kita lah kita sebagai ketua ataupun sebagai ketua, kita ni sebenarnya kena bijak untuk mencari anak buah. Kita kalau boleh mencari anak buah yang ada kemahiran dia sendiri. Contohnya kalau kita cari seterusaha contohnya, kita mesti kena cari orang yang berpengalaman dalam seterusaha, ada buat report, ada buat surat. Kalau kita cari orang yang tak pandai buat apa-apa, mereka tak ada pengalaman, jadi itu akan menyusahkan kita sebagai ketua lah. Jadi kita berpasukan ni terangkan tadi tanggungjawab kita lah. Jadi kita ni dapat tanggungjawab SU, kita buat juga SU. Kita buat menguruskan pasukan kerja bersendirian. Pasukan kerja paling terkenal adalah pasukan pekerja yang mengambil alih sebagai besar tanggungjawab untuk menguruskan kerja mereka sendiri. Menguruskan pasukan kerja bersendirian ni adalah maksudnya kita menguruskan kerja pasukan sendiri je. Bukan kerja tak campur dengan kerja orang lain. Contohnya kalau dalam satu program kita pecahkan lagi di bawah itu program ada beberapa organisasi, ada kita bahagian disiplin. Contohnya kita hanya fokus pada disiplin saja. Kita dengan tim kita yang okey, kumpulan kerja yang diuruskan sendiri ialah kecil kerja yang bertanggungjawab untuk mengurus dan melaksanakan tugas teknikal untuk menghantar produk atau menghantar kepada luar perbankan. Sebahagian besar daripada firma besar dan besar sekali yang digunakan dan pasukan kerja bersendirian. Pasukan itu telah melaksanakan pelbagai kehilangan dan pendidikan. Okey, pasukan pelbagai fungsi. Ini pasukan yang berbagai fungsi macam juga. Satu pasukan yang punya kepakaran adalah kumpulan kerja terdiri daripada pekerja yang memiliki kepakaran yang berbeza antara organisasi yang sama taraf dan sama untuk menyelesaikan tugas. Okey, tadi saya dah terangkan tadi pasukan yang punya kepakaran yang tersendiri. Sebuah organisasi mempunyai kepakaran. Contohnya organisasi mempunyai kepakaran perundingan. Jadi dia pakar dalam bidang berada situasi. Contohnya kita kalau tengok paling dekat itu adalah lawyer. Kita atau kita tempoh lawyer ni dia ada tim dia. Jadi itu maksudnya tim yang tidak kepakaran dia. Mereka yang berbeza kepakaran digabung kepakaran mereka dan digabung kepakaran luar kepakaran. Okey. Jadi bukan pada pekerjaan lah dalam company ni. Dalam company ni dalam company ni sebenarnya kita pergi dalam satu kerja. Sebagai tim promote ada dalam tim promote tu ada pelbagai orang design perundingan counter, jadi pelbagai berbeza-beza disatukan bersama ya. Sebab itu contohnya kalau macam Mat dalam bidang auto kan, buat satu organisasi perundingan ataupun satu tim untuk buat program lah. Tak boleh ambil kos auto je. Tak boleh auto tu belajar auto je kan.
untuk komentator kan. Bagi kita tanya sebagainya lah kita nak komentator. Dia nak kena ambil pelbagai background, pelbagai bidang, pelbagai latar belakang dijadikan satu organisasi team sebab setiap kita ni pemikiran kita lain-lain walaupun kita belajar sama, kelas yang sama, khusus yang sama, kita ni pemikiran kita lain-lain. Sebab itu kita ada yang orang ni jenis yang sekali belajar dan dia masuk kan. Ada orang belajar banyak kali dia masuk, ada orang pemikiran dia banyak idea kan. Setengah orang tu dia pandai kembangkan idea dia bijak Okey, kebolehan komunikasi. Komunikasi adalah proses memindahkan isyarat atau proses dan penerima melalui pelbagai kaedah seperti perkataan yang tulis, bukan isyarat, bukan kata-kata. Okey, kita dah masuk di bahagian kebolehan komunikasi. Komunikasi ni sebenarnya semua orang boleh berkomunikasi. Lahir daripada macam-macam dari cakap dan kita dah masuk sekolah kita boleh komunikasi. Kalau kita tak boleh bercakap terus tetapi cara komunikasi kita itu kena pandai cara nak komunikasi cara tu nak dengan kawan lain, cara nak cakap dengan bos pun lain kalau tengah bekerja kan. Komunikasi ni adalah proses yang memindahkan isyarat. Aku menerima sebagai istilah perkataan yang ditulis, bukan misal. Okey, kita komunikasi ni bukan hanya sekadar lisan saja. Kalau kita hantar surat tu pun, kita pun dah dikira sebagai komunikasi. Ataupun WhatsApp sekalipun kita dah boleh katakan itu adalah komunikasi. Antara komunikasi verbal atau tidak itu bergantung kepada keadaan kita. Okey, untuk berfungsi dengan daya dalam skala kecil, pelatih berkemampuan untuk berfungsi dengan jelas. Okey, untuk penjelasan daripada komunikasi, kita jelaslah sikap komunikasi kita. Kalau itu formal, contohnya kita nak hantar surat, surat permohonan, itu pun dia komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang no to communication, bukan kita tunggu beberapa hari itu mungkin baru dia akan balas juga. Itulah komunikasi yang tidak jelas. Komunikasi yang tidak jelas dan itu tidak jelas. Okey, komunikator yang berkesan dapat menjelaskan idea sendiri, meluahkan perasaan mereka dengan cara mendengar orang lain beraktiviti, bertanya soalan, menjelaskan idea dan emosi orang lain, boleh mengesan bagaimana perasaan orang lain berdasarkan fungsi bukan lisan, menggunakan perbualan mengenai iklim, kemudian atau proses pembuatan sektor perbualan. Okey, untuk slide yang komunikator ini adalah kita mendapatkan idea yang jelas ni. Kita contohnya kita dalam satu team rumah VP ni jauh, kita nak dapat komunikasi ni tapi kita nak pergi ke rumah dia kan. Contoh rumah dia dekat Johor, dekat Selangor, jauh juga kan nak pergi. Jadi cara komunikasi ni adalah melalui telefon bertanya dia terus bertanyakan. Untuk komunikasi tu selalunya kalau kita nak bertanyakan sesuatu dengan orang yang kita tidak rapat, kita jangan terus call, kita jangan terus bertanya soalan. Kita mulakan dengan pembukaan. Tanya khabar dulu, sihat atau baru kita terus masuk tanya soalan. Dia kena bijak sebenarnya untuk bertanya kat kita.
Okey. Komunikasi ni, kebolehan komunikasi. Untuk bekerja bersama dengan gayanya ahli-ahli terkenal menunjukkan semangat perpaduan kepada unsur keahlian terkenal menambahkan kemahiran itu. Okey, antara kemahiran yang perlu ada dalam komunikasi adalah keterbukaan atau open mind, amanah dan kerendahan diri, pengenalan diri kita, mengenalkan diri kita, sokongan, kita sokong apa yang dicakap, apa yang kita tak sokong ni kita cakap dengan cara yang elok lah. Itu hormat sabar, hormat. Kalau kita nak orang hormat kita kena hormat orang. Okey, ada apa soalan tak? Tak ada. Tak ada Jadi saya dah habiskan untuk slide saya pada pagi ini. Okey, saya akan share jadi saya akan share tugas penerangan dekat komen. Kalau boleh tengok kat komen, saya dah share dah kertas penerangan. Jadi baca dan fahami setiap kertas tugas penerangan. Contoh ni saya nampak skrin Nampak. Okey, kat sini ada kertas penerangan. Jadi boleh buka dan baca, fahami. Nanti ada exam. Kertas penerangan. Okey. Sebelum lepas tu saya akan saya nak tanya beberapa soalan lah berkenaan dengan presentasi tadi. Berikan satu ciri kerja berpasukan. Zikri. Kerja berpasukan. Oh ya, Ada kerjasama. Okey, betul. Betul Zikri. Sebenarnya kita kena bekerjasama, kita kena ada keahlian kita kuat, kita kena teamwork. Saya cakap teamwork. Okey, yang kedua, apakah yang dimaksudkan kerja berpasukan? Mat, apakah maksud kerja berpasukan? Aina? Kerja bersama-sama. Okey, betul kita kena kerja bersama. Kita kena ada matlamat kita untuk mencapai kejayaan, menuju kejayaan. Ya masalah. Okey, Tu azan ni. itu asal okey, tak apa, itu pun kita dah pakai kan sebenarnya menuju kejayaan kan. Okey, kita akan edarkan kertas tugasan. Sama juga saya edarkan dekat tengok kat sini dia ada salah satu contoh kertas tugasan. Ni nanti print dan buat ada 4 soalan je. Okey, nanti siapa? Ahmad. Ahmad. Okey, Ahmad. Okey, nanti Ahmad hari Isnin saya nak kamu hantar dekat saya dekat tingkat 3 dekat Blok J. Hantar kat saya, letak dekat meja saya sebelum pukul 11 pagi. Boleh Boleh. Encik, apa boleh. Alright, okey. Saya rasa saya dah habis dah untuk sesi saya pagi ni. Untuk boleh standby untuk tajuk yang akan datang, iaitu kegunaan internet. Ada soalan sikit aja je. Okey, soalan apa tu? Dekat komen saya tak ada pun link ni tu. Oh, tak ada Okey. Tadi mungkin kamu masuk lewat tu. Tak apa, nanti saya akan hantar dalam GC. Boleh tengok dekat Google Classroom. Saya akan hantar kat situ. Boleh check. Okey. Saya rasa saya dah habis sesi pagi ni. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Saya tutupi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya faham. Kau tak ada